Alhamdulillah ya telah berada di studio pagi ke ini. Itu kita perkenalkan sebelah sisi kiri saya iaitu Yang Mulia Puan Hajah Siti Halimah binti Haji Tahir, itu pegawai jururawat Hospital Pinggiran Muda Mahkota Pinggiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah. Tutung. Assalamualaikum Puan. Assalamualaikum. Apa khabar? Alhamdulillah, syukur Alhamdulillah ya. Dan juga bersama kita itu Yang Mulia Puan Hajah Nur Haslinah binti Haji Jamil, itu pegawai jururawat Perkhidmatan Kejururawatan Kesihatan Masyarakat. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi pada pagi mengucapkan terima kasih kepada kedua-dua narasumber kita ni kerana sudi datang memeriahkan Negeri Rampai Pagi. Dan satu soalan lah, sudah sarapan belum. Mungkin selepas ini kita boleh sarapan bersama lah kan. Alhamdulillah. Tapi terima kasih juga kerana datang ke studio. Kita cukup penyuruhan teruja lah untuk membincangkan mengenai dengan perkara ini kan. Minggu penyusuan susu ibu sedunia 2026 seperti yang diberikan tadi, dikongsikan juga kepada kami ni Auda oleh kedua narasumber, diraikan pada 1 hari bulan hingga 7 hari bulan Ogos setiap tahun. Jadi rasanya moleklah untuk memulakan sesi wawancara hari ini dengan mengajukan salam pertama lah kepada Yang Mulia Puan Hajah Siti Halimah. Kalau boleh ditanyakan, apakah tema sambutan pada tahun ini dan apa saja sebenarnya mesej yang ingin disampaikan? Silakan. Terima kasih. Sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih kerana sudi menjemput kami datang pagi ini untuk berkongsi sedikit maklumat mengenai sambutan Minggu Penyusuan Susu Ibu tahunan ya. Baiklah, terima kasih soalannya Tini, dan ingin saya kongsi sedikitlah mengenai penyusuan susu ibu ini. Adalah satu permakanan yang terbaik bagi anak damit dan juga merupakan pelaburan kepada kesihatan anak, kesejahteraan keluarga dan juga masa depan negara. Okey, alhamdulillah pada hari ini, pada tahun ini Ketani menyambut dengan temanya sambutan Minggu Penyusuan Susu Ibu sedunia pada tahun ini ialah penyusuan susu ibu demi permulaan kehidupan yang mampan, memperkukuh amalan yang berkesan. Tema ini sangat bermakna sebenarnya kerana menyuruh semua pihak termasuk pihak kerajaan, majikan, petugas kesihatan, komuniti, keluarga dan juga setiap individu untuk bersama-sama memperkukuhkan usaha dalam mewujudkan persekitaran yang menyokong penyusuan susu ibu. Dan dengan adanya sokongan yang berterusan ini, lebih ramai ibu akan mempunyai peluang dan keyakinan dan confident untuk memulakan serta meneruskan penyusuan susu ibu secara optimum sekaligus memberi permulaan kehidupan yang lebih sihat kepada setiap anak. Ya, alhamdulillah ya. Jadi pastinya penyusuan susu ibu ini adalah asas makanan terbaik sebetulnya bagi anak damit dan merupakan pelaburan kepada mereka. Dan temanya penyusuan susu ibu demi permulaan kehidupan yang mampan, memperkukuh amalan yang berkesan. Jadi seterusnya ni Puan mungkin boleh kongsikan juga, kalau tadi Puan telah pun mengatakannya atau berkongsi penyusuan susu ibu adalah asas pemakanan terbaik. Jadi mungkin boleh Puan Hajah kongsikan manfaat PSI kepada ibu dan juga anak damit. Silakan. Alhamdulillah. Terima kasih. Susu ibu ini merupakan makanan semula jadi yang sangat unik dan sempurna, mengandungi semua nutrien yang diperlukan oleh anak damit untuk pertumbuhan dan perkembangan yang optimum, khususnya dalam 6 bulan pertama kehidupan. Ia punya manfaat ini ada untuk mama pun ada, untuk ibu ada, untuk anak-anak pun, untuk anak damit pun ada. Dan susu ibu ni sebenarnya kaya dengan antibody dan faktor perlindungan semula jadi yang membantu menguatkan sistem imun anak damit. Ini dapat mengurangkan risiko jangkitan seperti jangkitan pernafasan, dan telinga, masalah penghadaman seperti sembelit, constipationnya orang putih tuan dan cirit beret. Atau untuk anak damit, untuk mamanya lagi bermanfaatnya juga mengurangkan risiko mendapat kanser ovarian dan kanser payudara, diabetes atau kencing manis dan juga tekanan darah tinggi. Selain daripada itu, ia juga membantu ibu dalam proses pemulihan selepas bersalin, termasuk membantu ibu kembali kepada berat badan yang sihat. Jadi kita telah pun mengetahui kan di antara kebaikan manfaat penyusuan susu ibu bukan hanya kepada anak damit tapi kepada ibu juga. Jadi soalan yang rasanya penting juga yang kita tanyakan dan beralih terus saja kepada narasumber yang berikutnya, iaitu Yang Mulia Puan Hajah Nur Haslinah. Kalau ditanyakan bagaimana pula keadaan, mungkin banyak yang tertanya-tanya kalau di Brunei macam manakah keadaan penyusuan susu ibu ni?
Alhamdulillah, berdasarkan data rutin Kementerian Kesihatan, kebanyakan ibu di Brunei Darussalam memulakan penyusuan susu ibu itu di awal tempoh kelahiran. Jadi ini selaras pelangnya daripada saranan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Namun begitu, cabaran utama yang masih kita ni hadapi ialah memastikan ibu-ibuan ni dapat meneruskan penyusuan susu ibu secara eksklusif, iaitu sehingga anak damit itu berumur 6 bulan. Ramai ibu memulakan penyusuan, tetapi terdapat pelbagai faktor yang menyebabkan mereka ni sukar untuk meneruskan secara eksklusif. Pada tahun 2025, kadar penyusuan susu ibu secara eksklusif di Brunei adalah sekitar 35%. Walaupun ini menunjukkan ibu-ibu ni ramai menyusukan susu ibu, tetapi angka ini di bawah sasaran WHO, iaitu WHO sekurang-kurangnya kita ni dapat 50%. Ini menunjukkan bahawa terdapat ruang ruang yang besar untuk kita ni lagi menolong ibu-ibu, memberi sokongan untuk meneruskan penyusuan susu ibu secara eksklusif. Kalau dapat dari petugas kesihatan, malah dari suami itu sendiri, termasuk ahli keluarga, majikan, masyarakat. Jadi ini secara menyeluruh agar lebih ramai lagi ibu-ibu di Brunei ini dapat menyusui susu ibu, memberi arah anak damit secara eksklusif. At least kalau boleh 6 bulan lagi terbaik, mencapai 2 tahun atau lebih. Alhamdulillah ya. Jadi kita dah mengetahui bersama mengenai dengan keadaannya penyusuan ibu, susu ibu di Brunei. Jadi mungkin boleh dikongsikan juga antara cabaran yang rasanya paling lazim ataupun biasa dihadapi oleh para ibu. Mungkin boleh kongsikan, Puan Najah. Okey, berdasarkan kaji selidik yang telah dijalankan oleh Kementerian Kesihatan pada tahun 2025, kami mendapati sebab mengapa ibu-ibu ini memperkenalkan susu formula sebelum anak damit berumur 6 bulan ialah kerana mereka ni bimbang kerana air susu mereka ni macam indah cukupnya. Low milk supply. Jadi faktor ini dilaporkan oleh 46% daripada 315 orang ibu yang mengikuti kaji selidik tersebut. Jadi hampir separuh daripada responden. So namun begitu, kebanyakan keadaan kebimbangan ini sebenarnya boleh diatasi. Jadi penghasilan susu ibu ini sebenarnya bergantung pada ibu itu sendiri. Jadi konsep supply and demand. Semakin kerap anak damit menyusu atau susu itu diperah, jadi semakin banyak susu akan dihasilkan. Sebaliknya kalau penyusuan ataupun pemerahan susu kurang kerap atau kurang berkesan, bekalan susu juga boleh berkurangan. Selain itu, ibu juga berhadapan dengan pelbagai cabaran. Contohnya kesukaran mendapatkan masa, kesukaran untuk mendapatkan ruang untuk memerah susu di tempat kerja. Kurang sokongan daripada suami, kurang sokongan daripada keluarga, ahli keluarga, serta masalah penyusuan arah ibu itu sendiri. Contohnya macam bengkak susu yang boleh menyebabkan mother tu demam, and then puting luka, sakit, dan kesukaran anak damit lagi melekap dengan betul. So sebab atutah sokongan ini dari semua pihak. Dari semua pihak amat penting. Majikan kalau dapat membantu dengan menyediakan persekitaran kerja yang mesra ibu menyusu. Pasangan suami dan ahli keluarga boleh memberi sokongan dan sokongan emosi serta membantu dalam penjagaan anak damit supaya mother ni cukup rehat dan lagi cukup yakin tiap menyusukan baby sehingga mencapai 6 bulan itu. So di samping itu petugas kesihatan macam kami punya jururawat, pegawai perubatan sentiasa bersedia membimbing ibu-ibu ini mengatasi semua cabaran ini sejak dari awal. Di Brunei sahaja sokongan ini bermula sejak ibu-ibu mengandung. So we all bagi semua pendidikan kesihatan penyusuan susu ibu ketika antenatal. Jadi selepas kelahiran bersambung lagi di ward, di hospital, dan sokongan itu berterusan ketika ibu-ibu ini balik ke rumah. Jadi lawatan ke rumah akan dibuat oleh jururawat dan bidan. Jadi Anita akan membantu ibu mengatasi
sekiranya ada ibu-ibu tu ada permasalahan penyusuan susu ibu. Kemudian ibu kalau sekiranya balik sudah membawa anak damit ke klinik kesihatan untuk pemeriksaan anak damit. So di sana juga jurawat akan memberi sokongan, bimbingan, pemantauan dan galakkan penyusuan susu ibu tu if dapat diorang mau anak ni mencapai penyusuan susu ibu secara eksklusif 6 bulan. Kalau dapat 2 tahun atau selebihnya. Jadi tahap penyusuan ini sebenarnya bukan tanggungjawab ibu itu sendiri. Ia memerlukan juga daripada sokongan suami, ahli keluarga, semua majikan seluruhlah. InsyaAllah dengan memainkan peranan masing-masing ini, semua yang memainkan peranan masing-masing, InsyaAllah lebih ramai lagi ibu-ibu di Brunei ini berjaya memberikan penyusuan susu ibu secara eksklusif sehingga 6 bulan. Alhamdulillah. Jadi terima kasih atas perkongsiannya kan Puan Hajah Nur Haslina. Ada dikongsikan juga tadi kalau tadi melihat kadar penyusuan di Brunei 35% walaupun sebenarnya di bawah sasaran WHO yang menyasarkan sekurang-kurangnya 50% dan dikongsikan juga banyak sebenarnya faktor-faktor yang menyebabkan kenapa kurang daripada sasaran 50% dan dikongsikan juga kepentingan yang dimainkan oleh pelbagai pihak contohnya suami di tempat kerja dan sebagainya. Kalau tadi ingin memfokuskan soalan berikutnya mengenai dengan yang disentuh tadi mengenai dengan tempat kerja. Ya, ada yang berkaitan dengan tempat kerja sebagainya. Mungkin boleh berikan sedikit pencerahan barangkali terutamanya pada ibu-ibu yang bekerja. Yes. Cabaran di tempat kerja ni memang merupakan antara cabaran utama especially pada ibu-ibu yang balik semula bekerja. Di Brunei kebanyakan ibu yang kembali bekerja apabila anak ini berumur 3 ke 4 bulan selepas maternity leave diorang 105 hari Jadi sedangkan penyusuan susu ibu yang disarankan WHO adalah 6 bulan. Jadi kita ni bayangkan seorang ibu yang mau berhasrat memberikan susu ibu ni sepenuhnya kepada anak damitnya selama 6 bulan. Jadi namun apabila ia balik kerja, ibu tu tidak ada mempunyai ruang breastfeeding corner, bilik yang bersih, selesa dan privasi untuk memerah susu. Tidak ada kemudahan untuk menyimpan susu perahan, iaitu seperti peti sejuk ataupun terlalu sibuk. Jadi tidak dapat tidak ada masa untuk memerah susu kerana komitmen dan kesibukan tugas harian. Jadi apabila keadaan ini berterusan, berlarutan, ia boleh menyebabkan penyusuan ataupun pemerahan susu ini menjadi kurang kerap. Paling yang menyedihkan lagi, bekalan susu ibu ini akan berkurangan dan akhirnya ibu terus change ia punya mind memperkenalkan susu formula lebih awal daripada yang dirancang. Jadi kaji selidik Kementerian Kesihatan pada tahun 2025 juga menunjukkan bahawa 27% ibu melaporkan tempat kerja mereka ni menyediakan kemudahan yang menyokong penyusuan susu ibu. 27% sahaja. Jadi tahap ini menunjukkan masih ada ruang yang besar untuk kita ni lagi memperkukuhkan budaya dan persekitaran kerja yang lebih mesra ibu menyusu. Oleh itu kami menggalakkan majikan mempunyai peranan untuk mewujudkan tempat kerja yang lebih mesra ibu menyusu, iaitu dengan menyediakan kemudahan asas seperti ruang laktasi yang bersih dan mempunyai privasi, di samping memberi sedikit fleksibiliti kepada ibu untuk memerah susu. Jadi dengan sokongan majikan, keluarga, petugas kesihatan, insyaAllah lebih ramai ibu lagi dapat menyusukan susu ibu secara eksklusif selama 6 bulan. Alhamdulillah kita mendengarkan perkongsian daripada Puan Hajah Nur Haslina yang merupakan Pegawai Jururawat Perkhidmatan Kejururawatan Kesihatan Masyarakat. Alhamdulillah. Dan kita akan beralih semula bersama dengan Puan Hajah Siti Halimah. Jadi Puan Hajah mungkin boleh kongsikan juga mungkin ada yang beranggapan di mana kemudahan seperti itu memerlukan kos yang agak tinggi. Jadi mungkin boleh kongsikan betulkah begitu? Macam mana? Sebelum saya menjawab soalan itu, ingin saya tambah, menambah pencakapan apa yang disampaikan oleh Puan Hajah Nur Haslina. Saya setuju pasal sokongan ini di tempat kerja, especially kalau mother atau baru balik dari bekerja. Okay, kalau ada ini manfaatnya sebenarnya untuk majikan dan organisasi sendirilah. Kalau ada tempat yang mesra untuk mama
pemerah untuk penyusuan pemerah susu ibu kan lebih motivasi berasanya di tempat kerja ada kan tak apa-apa I don't have any problem tanya kan. So aku pun willing to come to work lepas bersalin rasa orang macam meningkatkan lagi aku punya motivasi produktiviti nya mother tu lah probably macam mother tu. So anyway ingin saya tegaskan di sini sebenarnya kan indah kos itu akan mahal sebenarnya untuk menyediakan seperti yang Justina mention tadi tu sebutkan tadi sebenarnya hanya perlukan satu ruang. Ruang yang selesa dan sepertinya besar. Selesa and then ada privacy and then menyediakan kerusi yang selesa untuk duduk dan juga ada tempat peti sejuk. Peti sejuk dan semestinya yang mahal-mahal kan yang simple saja untuk menyimpan perahan susu ibu. Jadinya memberdaya sudah tu untuk meneruskan amalan penyusuan susu ibu di tempat bekerja. Dan lagi kan selain daripada ingin saya tegaskan, ingin saya sampaikan juga di sini dan kalau penyusuan susu ibu ini disokong di tempat kerja and then kan kita tahu tadi benefitnya manfaat untuk kanak-kanak tak nak damit dan kurang jakitan kan. Kalau penyusuan susu ibu ni teruskan sokong jadinya mother tu anak tu akan sakit and then mother pun akan selalu cuti. Kan selalunya mama yang selalu ni cuti kadang cuti emergency untuk menjaga anak orang dia di hospital. So seperti saya katakan tadi indah perlunya perabot-perabot yang mahal yang simple saja pun sudah cukup untuk menyokong supaya penyusuan susu ibu ini berterusan di tempat kerja. Yang penting ada ruang privacy lah penting untuk privacy. para ibu ada ruang. Dan rasanya yang penting juga ialah kesefahaman daripada rakan-rakan di tempat bertugas dan sebagainya kan walaupun majikan ada menyediakan tempat dan sebagainya rakan-rakan dengan tadi dalam bilik tempat bertugas pun harus memberikan sokongan dan juga faham mengenai situasi yang dihadapi kan dan mungkin soalan terakhirlah yang diajukan juga kepada Puan Hajah Siti Halimah. Tadi sebenarnya dikongsikan kalau keadaan penyusuan susu ibu di negara Brunei Darussalam masih lagi memerlukan perhatian, kurang daripada sasaran WHO. Ada dikongsikan tadi kan. Jadi mungkin ada pesananlah kepada ibu-ibu di luar sana yang mungkin orang kita ni kurang yakin, kurang confidence ataupun mungkin ragu-ragu mempertimbangkan lagi patut kena meneruskan dan sebagainya disebabkan cabaran-cabaran yang dihadapi. Silakan Puan. Bersempena Minggu Penyusuan Susu Ibu pada tahun ini, saya ingin menyeru semua pihak untuk bersama-sama menghayati tema sambutan pada tahun ini, iaitu penyusuan susu ibu demi permulaan kehidupan yang mampan, memperkukuh amalan yang berkesan. Jadinya marilah kita bersama-sama memainkan peranan masing-masing dalam menyokong penyusuan susu ibu ini dengan memperkukuhkan sistem sokongan kepada ibu, turut melahirkan generasi yang lebih sihat dan menyumbang kepada masa depan Darussalam yang lebih sejahtera. Dan sebelum itu, akhir kata saya ingin menjemput orang ramai untuk menghadiri forum penyusuan susu ibu 2026 seperti yang tertera di skrin yang akan diadakan pada hari Khamis 13 Ogos 2026. Forum ini akan dihadiri oleh ahli-ahli forum panel yang berpengalaman untuk membincangkan tentang sokongan bagi ibu-ibu terutamanya di tempat kerja dan bagaimana mengukuhkan lagi. Sila layari Instagram HPC Brunei @HPC Brunei bagi mendapatkan maklumat lebih lanjut dan membuat pendaftaran yang tutup pada hari Khamis 6 Ogos 2026. Jadi memerlukan pendaftaran awal ni Puan. Pendaftaran awal dan seperti yang dikongsikan tadi akan berlangsung pada hari Khamis 13 Ogos bermula pada jam 8 pagi bertempat di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Walaupun forum ini memfokuskan kepada penyusuan susu ibu, rasanya dibukakan juga pada pihak laki-laki kan mungkin suami dan sebagainya kan Puan. Memang kami alu-alukan bukan semestinya perempuan saja. Seperti yang kami nyatakan tadi, pihak suami. Pihak majikan, ibu bapa Betul. Dan lagi siapa-siapa saja yang berminat untuk menghadiri ini dan lagi mengambil sedikit sebanyak pengalaman dan juga maklumat-maklumat yang penting untuk sama-sama ketani menyokong tema pada tahun ini. Bukan saja untuk tahun ini tapi berterusan kita punya effort itu. Betul. Rasanya paling penting juga untuk kita ni sebagai masyarakat mencaknakan diri kita ni, memahami mengenai idea perkara ini. Kalau tani faham, ada pengetahuan, insya-Allah tani akan memberi sokongan. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Jadi mungkin kepada kita mungkin ada pertanyaan
pertanyaan ataupun persoalannya, kita boleh hadir ya menerusi forum penyusuan susu ibu yang akan diadakan pada hari Khamis 13 Februari Ogos 2026. Tapi sebelum itu kita perlu mendaftar terlebih dahulu. Ya, sebelum 6 Ogos 2026 yang akan diadakan di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan pada pukul 8 pagi ya. Baiklah, daripada Rampai Pagi, cukup senang sekali dapat bertemu dengan kedua narasumber kita hari ini. Diperkenalkan sekali lagi, iaitu Yang Mulia Puan Hajah Nur Haslina Haji Jamil, dan juga bersama dengan beliau Yang Mulia Puan Hajah Siti Halimah binti Haji Muhammad Tahir. Dan kita telah membincangkan, memberikan kepada semua penonton Rampai Pagi hari ini mengenai dengan Minggu Penyusuan Susu Ibu Sedunia tahun 2026. Daripada Rampai Pagi, terima kasih dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.